Yuni, boleh ke? Yuni dengar ke suara cikgu? Yuni? Ya, cikgu. Baca doa. Baca doa biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, terima kasih Yuni. So, sekarang kita ada 13 orang. Jadi cikgu rasa cikgu boleh mulalah. Mungkin pelajar lain tu biasalah hari Sabtu. Kadang-kadang tu satu terlupa, yang kedua ada hal keluarga ada nak keluar pergi mana-mana, tapi pastikan bila awak keluar tu pakai double mask Cikgu kalau nak keluar pun cikgu pakai double mask walaupun cikgu dah lengkap 2 vaccination dah. Okay, so kita sambung hari ni. Awak dah dapat ke jadual exam? Ada dah cikgu hantar? Mana-mana cikgu lah hantar jadual exam. Belum, cikgu. Belum lagi cikgu. Hari ni dah keluar dah jadual exam. InsyaAllah nanti cikgu tolong forwardkan. Okay, dapat dah ke cikgu punya slide? Nampak? Nampak. Okay. Nampak. Okay, Alhamdulillah. So, cikgu sambung. Hari ni kita nak masuk 11.2 dah. Okay, kita nak masuk 11.2. Okay, Rashidah ada? Ya, saya. Okay, Rashidah bacakan standard kandungan 11.2 dan standard pembelajaran. Standard kandungan 11.2, tindakan antibody. Standard pembelajaran 11.1.1. Murid dapat menjelaskan tindakan antibody terhadap antigen asing iaitu peneutralan, pengaglutinan, pemendakan, pengopsoninan dan penguraian. Okey. Untuk standard kandungan 11.3, kita akan tengok jenis keimunan, dan standard pembelajaran ialah murid dapat berkomunikasi tentang jenis-jenis keimunan iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif, dan seterusnya awak dapat membanding dan membezakan antara keimunan pasif dan keimunan aktif. So kalau tengok hari ni cikgu target cikgu nak habiskan 2 subtopik sebab 11.2 ni sikit sahaja. Okey, so kita tengok next slide. Okey, kita nak tengok apakah jenis-jenis tindakan antibody. Awak ingat tak hari tu cikgu kata antibody ni dia spesifik. Okey, antibody ni dia spesifik. Maksudnya kalau awak kena demam sesama, antibody untuk demam sesama. Kalau awak kena COVID, antibody untuk lawan COVID. Kalau awak kena demam campak, antibody untuk demam campak. Okey, nampak tak dia ni bertindak secara spesifik. Kalau penyakit tu jenis A, antibody jenis A. Kalau penyakit jenis B, antibody jenis B. Dia tak boleh lawan semua. Dia kena spesifik. Okay, jadi antigen ni ialah benda asing yang jahat. Ingat antigen ialah benda asing yang jahat, akan dimusnahkan oleh antibody melalui beberapa mekanisme seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11.6. Jadi dalam rajah di bawah menunjukkan jenis-jenis antibody yang ada dalam badan kita. Okay, menunjukkan jenis-jenis antibody yang ada dalam badan kita. Yang pertama awak kena ingat, yang kedua antibody ni dia spesifik. Jadi dia tengok atas penyakit tu, atas antigen tu jenis apa yang masuk. Okey, yang pertama kita ada antigen jenis pengaglutinan. Cikgu suka guna perkataan ni sebab supaya pelajar ingat, oh kalau pengaglutinan ni glue. Perkataan glue. So maknanya dia akan gumpal-gumpal. Okey. Macam mana dia buat? Antibody menggumpal. Cikgu, apa menggumpal ni? Okey, macam ni. Katakan awak ada cebisan kertas. Cebisan kertas kecil-kecil-kecil. Awak pun ambil gum, awak ambil glue,
awak tampal awak tampal jadi awak kumpul jadi stoko. Sebab tu cikgu panggil dia glue gumpal, pengaglutinan. Ambil gam, ambil ge, orang Kelantan kata ambil ge, tepek biar jadi stoko. Okay, so antibody jenis pengaglutinan ni dia menggumpalkan patogen bersama dan menjadikan patogen sasaran mudah untuk diperangkap dan dimusnahkan oleh sel fagosit. Gapo maksud dia? Cuba awak tengok, ni antibody. Okay, yang bulat-bulat ni bakteria belakang ni. Ni hak jahat ni, antigen ni. Jadi antibody ni dia akan ambil antigen, awak nampak tak? Dia kumpul-kumpulkan, dia nampak tak? Dia kumpulkan setempat. Dia gumpalkan setempat. Dia macam kumpulkan setempat, kumpul setempat. Jadi mudah untuk diperangkap dan dimakan oleh sel fagosit. Maknanya katakan contoh ni sel fagosit duduk jala-jala dia pun nampak. Wow, ada makanan dia. So dia tengok, oh banyaknya makanan dia, stoko dah duduk. Senanglah dia julurkan pseudopodium, dia kepung, makan. Okay, so cara nak ingat ialah pengaglutinan ni ialah glue, tepek, gumpal. Gumpal ni maksud dia kumpul bersama-sama, kutik antigen, letak bersama, mudah untuk dimakan. Okay, boleh dah. Okay, yang kedua ada antibody jenis peneutralan. Okay, ada antibody jenis peneutralan. Peneutralan ni maksud dia neutral. Neutral ni apa? Nyah toksin. Dia akan nyah antigen yang masuk yang membawa bahan beracun, bahan bertoksin jadi neutral. So tindakan antibody ni ialah jenis peneutralan yang mana antibody akan bergabung dengan toksin yang beracun tu yang dihasilkan oleh bakteria lalu meneutralkan tersebut. Contoh katakan awak makan roti yang beracun, ada toksin. Jadi nanti antibody akan keluar, dia akan bergabung dengan toksin yang beracun tu dan neutralkannya. Nampak? So ni lah antibody, dia pegang toksin ni, nanti dia akan nyahkan toksin tu. Jadilah neutral, selamat balik. Kemudian kita ada yang ketiga, pemendakan. Pemendakan. Antibody jenis pemendakan, iaitu antibody akan bertindak dengan antigen jahat yang terlarut untuk membentuk suatu kompleks yang tidak larut. Daripada larut pekak tu jadi tak larut. Dan mudah dimusnahkan oleh sel fagosit. So you nampak tak ni antibody semua bentuk macam Y dah. Kemudian dia akan pegang antigen dan dia akan tukar jadi bentuk tak larut. Barulah mudah dimakan oleh sel fagosit. So kita panggil dia pemendakan. Kemudian kita ada yang keempat, yang ni yang ketiga yang ni yang keempat. Jenis pengopsoninan. Cikgu panggil dia obstander. Obstander. Apa dia? Iaitu antibody bergabung dengan antigen, antibody pegang antigen dan bertindak sebagai penanda supaya sel fagosit boleh mengenali antigen dan memusnahkannya. Katakan contoh macam ni. Contoh macam ni awak nampak tak ni bakteria. Ni bakteria, ni antigen jahat yang duduk dekat dia. Lepas tu antibody pun pegang macam buat penanda. Dia pisah macam tanda, obstander, dia tanda. Jadi bila ada sel fagosit lalu, sel fagosit tengok, ada nanda dah. Ada penanda, ada marking dah. Ada sign, apa dia orang panggil, ada sign, ada sign dia. Ada penanda dah. Mungkin di sini tulis ini jahat. Jadi dia tengok, ada penanda dah. Ni bakteria ni. Jadi sel darah putih limfosit tu akan, sel darah putih yang jenis fagosit akan makan dia. Sebab tu cikgu panggil dia obstander. Sebab antibody ni
akan pegang antigen dan dia ni macam bertindak sebagai penanda. Okey, macam kita buat signage untuk dia. Macam kita ni buat, macam kita type nama dia. Ini jahat, perlu dimakan. Gitu. Jadi bila sel fagosit nampak, dia boleh mengenali antigen dan memusnahkannya. Okey, tu ialah pengopsoninan, ops tanda. Okey, dan akhir sekali yang kelima ialah antibody jenis penguraian. Urai-urai ni maksud dia pecah. Jadi antibody akan bergabung dengan antigen, antibody pegang antigen dan memecahkan dinding dinding bakteria lah. So menyebabkan bakteria pecah dan terurai. Jadi awak nampak tak antibody lysin, nama dia lysin antibody lysin bergabung dengan antigen, nampak dia pegang. Okey. Kemudian bakteria mengalami lysis. Awak ingat tak? Cikgu ada ajar awak, lysis ni pecah. Hydrolysis. Hidro air, lysis pecah. So sebab tu nama dia lysin. Bahan tu ialah lysin. Lysin nanti akan memecahkan, akan menghidrolisiskan bakteria tu. So sebab tu dia kata bakteria mengalami lysis, penguraian. Sebab apa dia boleh lysis cikgu? Sebab antibody jenis lysin memecahkan bakteria tu. Okey, so kesimpulannya ada berapa tindakan antibody? Ada 5 jenis. Sebab apa cikgu dia kena ada 5 jenis? Sebab antibody ni spesifik. Dia tengok atas antigen yang masuk tu jenis apa. Kalau antigen tu jenis larut, dia kena antibody jenis pemendakan. Dia akan tukar daripada bahan larut jadi tak larut. Barulah boleh dimakan oleh sel fagosit. Yang kedua, kalau antibody yang masuk tu jenis macam-macam. Jenis maybe yang tak ada nama. Okay, so dia akan keluar jenis antibody jenis pengopsoninan. Iaitu dia akan tanda dulu. Dia akan bergabung, pegang antigen tu dan dia tanda. So bila dah tanda, mudahlah sel fagosit nak makan. Yang ketiga mungkin jenis tebar. Jadi mungkin akan keluar antibody jenis lysin. Okey, lysin itu akan pecah, akan lysis, akan memecahkan antigen tu. Lagi kita ada jenis pengaglutinan. Jenis duduk koksi, duduk merata-rata. Nanti antibody akan gumpal patogen bersama-sama, mudah untuk dimusnahkan oleh sel fagosit. Mungkin juga antigen yang masuk tu jenis yang beracun. Nanti antibody jenis neutralan akan meneutralkan toksin tersebut. Jadi awak kena tahulah antibody ni dia jenis spesifik. Okey, habis 11.2. Okey, sekarang cikgu nak masuk 11.3. Yang ni sangat penting. Okay, untuk awak memahami keadaan yang berlaku sekarang lah. Bila awak belajar tentang tajuk ni, awak akan lebih faham dengan apa situasi yang kita sedang hadapi sekarang, iaitu situasi COVID lah. Okey, terdapat 2 jenis keimunan, iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Okey, jadi dalam badan kita ni ada 2 jenis keimunan, keimunan aktif dan keimunan pasif. Okay. Keimunan aktif bermakna sel limfosit sendiri. Bermakna sel limfosit dalam badan kita menghasilkan antibody sendiri sebagai gerak balas terhadap rangsangan oleh antigen. Kalau cikgu kata gini, keimunan aktif ni ialah badan kita lawan sendiri. Ingat gitu. Okay. Keimunan aktif maksudnya badan kita lawan sendiri benda tu. Sebab tu dia panggil keimunan aktif. Okay. Keimunan pasif bermaksud badan menerima antibody daripada sumber luar. Badan kita tak boleh nak buat. Jadi kita kena terima daripada sumber luar. Kita kena terima antibody daripada luar. Maknanya melalui cocok ke, makan ke, minum ke. Maknanya kita kena dapat antibody daripada luar. Kedua-dua jenis keimunan mungkin secara semula jadi
atau secara buatan. Okey, so kita tengok dah. Okey, keimunan aktif dia ada dua jenis pula. Sama ada keimunan aktif semula jadi atau keimunan aktif buatan. Keimunan pasif ada dua jenis juga. Keimunan pasif semula jadi atau keimunan pasif buatan. So kalau awak nak jawab soalan, kalau dia tanya apakah jenis keimunan ini, awak kena tulis macam ni. Keimunan aktif apa? Semula jadi. Keimunan aktif buatan. Dia jangan jawab aktif semula jadi, aktif buatan, salah. Ataupun keimunan semula jadi, salah. Dia kena cukup 3 perkataan ni. Keimunan jenis apa? Aktif semula jadi. Dia kena cukup 3 perkataan ni. Okay? Okay, so now kita nak tengok apa keimunan aktif semula jadi. Ingat aktif ni maksud dia badan kita lawan sendiri. Buat apa cikgu badan kita lawan sendiri? Sel limfosit. Sel limfosit dalam badan kita tu menghasilkan sendiri antibody untuk lawan sendiri. Okay, so kalau keimunan aktif semula jadi, maknanya kita akan dapat keimunan tu diperoleh sembuh daripada penyakit. Contoh ingat tak yang hari Khamis cikgu cerita tentang bergetih. So bila awak dah sembuh bergetih, awak dah dapat keimunan aktif semula jadi. Maknanya awak ni sudah ada sel memori tentang antibody bergetih. Dah diperoleh setelah sembuh daripada penyakit. Yang kedua, keimunan aktif buatan. Kita buat sendiri juga tapi ia akan diperoleh setelah mendapat suntikan vaksin. Kena dapat suntikan vaksin dulu. Barulah limfosit menghasilkan antibody. Okey, kena cocok vaksin dulu. Barulah badan kita boleh hasilkan sel limfosit badan kita menghasilkan antibody. Okey. Yang kedua, keimunan pasif. Pasif ni cik kata dah terima je. Okay, yang pertama, keimunan pasif semula jadi, maknanya ia diperoleh melalui penyusuan ibu. Daripada ibu kepada fetus semasa kehamilan. Okay, dia ada dua lah. Masa fetus tu dalam kandungan ibu, dia memang dapat antibody dari masa dalam plasenta. Yang kedua, bila dia dah lahir, dia dapat daripada ibu bila dia menyusu daripada ibu dia. Sebab tu dalam Islam, dia galakkan menyusu anak sehingga umur 2 tahun kan. Okay. Kemudian keimunan pasif buatan diperoleh melalui suntikan antiserum. Jangan tukar dengan hak ni vaksin. Hak ni suntik antiserum. Okey, mungkin awak tak jelas. So kita tengok sekejap sebelum kita tengok tu, kita tengok dunia biologi kita dulu. Okay, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesyorkan supaya bayi yang lahir berumur 2 hingga 3 bulan diimunkan terhadap penyakit seperti difteria, pertussis, tetanus, poliomyelitis dan meningitis. Lepas ni kita akan tengok gapon dah. Okay, kita pergi satu-satu. Okay, kita pergi satu persatu dah. Okay, keimunan aktif dulu. Okay, kita pergi satu-satu dulu. Keimunan aktif dulu. Apa maksud keimunan aktif? Keimunan aktif ni cikgu kata badan kita sendiri. Lawan sendiri, iaitu antibody dihasilkan secara semula jadi oleh sel limfosit. Maknanya badan kita lawan sendiri. Badan kita hasil antibody, limfosit hasilkan antibody secara semula jadi lawan sendiri. Okay. Dan keimunan aktif akan kekal untuk jangka masa lama. Maknanya selepas dia lawan-lawan tu, dia akan menghasilkan sel memori dan dia akan kekal dalam badan kita. Contoh awak kena bergetih tu. Okay. Keimunan aktif ada 2 jenis. Jadi cikgu pergi yang pertama dulu, iaitu keimunan aktif semula jadi. Apabila seseorang dijangkiti patogen, sel limfosit akan menghasilkan antibody sebagai gerak balas terhadap antigen. Katakan awak kena demam, awak kena bergetih. Jadi awak sudah diserang patogen.
Jadi sel-sel limfosit darah putih awak tu akan menghasilkan antibody. Apabila individu sembuh daripada sesuatu penyakit, individu tersebut akan memperoleh imunan kekal terhadap penyakit tersebut. Ingat tak cikgu kata hari tu, awak kena sekali tak kena dah. Kenapa? Sebab masa awak, katakan contoh awak kena bergetih hari tu, limfosit menghasilkan antibody berapa? 100. Katakan contoh lah, contoh. Dia menghasilkan antibody 100. 100 ni pun lawai demi bergetih tu, dia hanya gunakan 70 je. Dia hanya gunakan 70% je. Okay, so ada baki lagi 30% antibody awak, ada baki lagi. Jadi 30% tu akan disimpan sebagai memory. Okay, so kita baca dah. Sekiranya individu yang sama diserang sekali lagi oleh patogen yang sama, sel limfosit yang menyimpan memori tentang patogen tersebut, iaitu sel memori, akan menghasilkan antibody dengan cepat untuk bertindak dan serta-merta terhadap antigen tersebut. Okay, katakan duduk 2 tahun lagi, duduk 2 tahun selepas tu kena pula bergetih ni. Jadi sel memori yang ada 30% sebab dia sudah kenal, maka dia akan hasilkan mungkin dalam 200. Dia akan hasilkan antibody dengan cepat untuk bertindak dengan serta-merta terhadap antigen tersebut. Jadi awak tak ada kena dah lah. Awak cuma demam-demam sikit gitu je. Lepas tu tak ada dah. Tak sempat pun nak kena berhenti. Sebab awak dah ada sel memori. Okay, so kita panggil yang tu keimunan aktif semula jadi. Nampak tak semula jadi ni maknanya kita lawan sendiri. Okay, ada nak tanya apa-apa tak sebelum cikgu masuk keimunan lain? Tak ada dah? Faham dah? Okay, so cikgu pergi kepada contoh-contoh ni lah. Ni contoh dia cacar air atau cengkering varicella zoster, iaitu penyakit yang merebak akibat jangkitan virus varicella zoster. Jadi penyakit ni yang awak biasa kenalah. Penyakit ni dijangkiti oleh kanak-kanak dan biasanya mereka akan pulih lah. Dan biasanya bila kena cacar air ni dikena sekali sahaja. Okey, lepas tu biasanya dia akan serang kanak-kanak yang berusia di bawah 10 tahun. Biasanya. Dan penyakit ini juga akan menyerang orang dewasa dan gejala yang akan jadi lebih berat. Maknanya kalau kena dekat budak-budak tu biasa je gejala dia. Tapi kalau kena bila awak dah kena, bila awak remaja, dewasa, sakit dia tu lebih sakit lah. Maknanya lebih teruk gejala dia tu. Okey, dan tanda-tanda awak kena gejala cacar air ni ialah awak akan naik ruam-ruam. Bertih deh. Ruam pada kulit. Lepas tu dalam ruam tu ada bintil merah berisi cecair yang gatal dan kemudian akan jadi kering. Dia ambil masa 7 hingga 14 hari. Okey, boleh dah? Okey. Awak jangan tukar cacar air dengan campak. Okey, jangan tukar dua benda ni dah. Biasa orang akan sebut benda yang sama. Okey, cacar air dengan campak. Jangan tukar dua benda ni. Okey, so cacar air ni kita panggil dia chicken pox. Kalau campak kita panggil measles lah. Okey, so ni tanda-tanda kalau kena cacar air, bergetih tadi. Awak demam, sakit kepala, badan lemah, lesu, ruam, ruam naik di kulit, muka, belakang. Lepas selera makan berkurangan dan ruam menjadi gelembung cecair yang gatal. So ni chicken pox lah. Yang cik kata bergetih tadi, orang Kelantan panggil bergetih. Okay, jangan tukar dengan campak. Campak ni dia demam, tapi ruam kemerahan muncul di dahi dulu, mati radang kemerahan, gejala batuk, sakit tekak dan muncul bintik-bintik dalam mulut. Okay, ada nak tanya ke setakat ni?
Senyap je ni. Akilah ada nak tanya. Tak ada. Akilah. Cikgu. Kau cikgu ya. Peh ke Akilah? Akilah peh ke? Peh dah. Okey, so boleh bezakan Jangan tukar. Cacak air tu bergetih lah chicken pox dengan campak. Okey. Okay, now kita nak masuk. Yang ni pun, ya juga ni dah. Jangan tukar dengan influenza dan demam sesama. Okay, yang ni nanti cikgu pergi lepas ni. Yang ni pun kalau kita boleh lawan sendiri pun, kita akan dapat keimunan aktif semula jadi juga. Sebab tu kadang ada setengah-setengah orang tu dia jarang demam sesama. Sebab badan dia dah, orang kata apa, masa lawan tu dia ada cell memory. Okay, jadi cuma cikgu minta awak jangan tukar influenza dengan demam sesama. Okay dah. Nanti yang ni cikgu akan balik semula lepas ni. Cikgu terangkan balik. Okay. Cikgu nak pergi kepada keimunan aktif buatan. Aktif juga tapi kena buat. Jangan tukar. Keimunan aktif buatan tujuannya untuk melindungi diri daripada dijangkiti penyakit yang sangat berjangkit. Nampak ni? Untuk melindungi diri daripada dijangkiti penyakit yang memang sangat-sangat berjangkit, maka terpaksa beri keimunan aktif buatan. Seseorang individu boleh diimunkan. Imun ni cikgu kata maksud dia kebal. Seseorang itu boleh dikebalkan terhadap penyakit tersebut. Okay. Dengan cara kita beri imunisasi. Dengan cara kita beri imunisasi. Jadi imunisasi ni apa? Imunisasi ni ialah proses merangsang keimunan terhadap penyakit melalui suntikan vaksin. Jadi awak ingat kalau keimunan aktif buatan ni maknanya kita beri vaksin. Kita beri suntikan vaksin. Dan awak kena ingat vaksin ni bukan ubat. Ramai orang sebelum cocok vaksin baru ni dia kata ubat nak beri ubat. Bukan ubat. Vaksin ni apa? Vaksin ni ialah ampaian patogen yang lemah, mati atau tidak virulen. Maksudnya vaksin ni ialah kita bukan suntik ubat, kita suntik virus kau. Jadi hak law ni hak orang duk suntik-suntik vaksin ni, orang duk suntik vaksin coronavirus. Tapi dia tak suntik lah coronavirus hak sehat. Dia suntik coronavirus yang lemah, yang sudah mati, yang tidak sehat, yang tidak virulen. Maknanya yang tidak aktif lah. Jadi awak kena ingat, dia suntik vaksin tu bukan suntik ubat. Sebab tu selepas awak disuntik vaksin, awak kena kuarantin. Katakan contoh awak kena Sinovac. Contoh awak kena cocok vaksin Sinovac hari ni. Hari ni berapa bulan hari ni? Berapa bulan ya? Berapa bulan hari ni? 28 hari bulan. 28. So bila 28 awak kena kuarantin 14 hari duduk rumah. Bukan kata hari ni cocok, esok boleh pergi KB Mall, boleh pergi Aeon. Sebab apa awak kata sebab saya dapat dah first dose vaksin. Tak boleh. Awak kena kuarantin 14 hari. Sebab apa? Sebab orang cocok awak virus tu. Orang cocok virus lemah mati. Jadi masa tu badan awak sangat lemah. Sebab orang masuk virus ke awak. Okay. Lepas tu duduk 14 hari lepas tu, kena pergi cocok pula untuk second dose. Okay, cocok second dose, 14 hari pula kuarantin. Sebab yang dia cocok untuk kali kedua tu yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Jadi awak kena tahu vaksin-vaksin ni apa? Vaksin ni sebenarnya dia cocok virus yang lemah, yang mati, yang tidak virulen. Okay, apabila vaksin disuntik ke dalam badan, vaksin tersebut akan merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi bagi menentang patogen. Okay, dia cocok virus. Jadi bila dia cocok virus dalam badan awak, sel limfosit pun kenalah. Sel limfosit pun kata, virus gapo masuk ni. Jadi sel limfosit tu akan menghasilkan antibodi. Dan antibodi ni bukan kata hari ni cocok 28 hari bulan.
esok keluar dah antibody. Dok, dia ambil masa seminggu, 2 minggu barulah keluar antibody. That's why kenapa kita kena karantin 14 hari. Faham dah? Cikgu harap awak faham lah. Bukan kata hari ni cocok, hari esok gida gak dah. Okay, sebab bila cocok hari ni, limfosit mengambil masa untuk kenal virus tu, barulah menghasilkan antibody. Jadi lebih kurang orang kaji dah. Okay, saintis dah kaji dah. Kalau Sinovac 14 hari. Kalau Pfizer 3 minggu. Dia kaji dah. Okay. Suntikan vaksin yang pertama, dengar tu, suntikan vaksin yang pertama biasanya menyebabkan penghasilan aras antibody yang rendah. Cocok mula-mula tu antibody sikit baru. Okay, sebab tu ada kes yang orang yang dah cocok kali pertama tiba-tiba dia gejala tu kena virus, kena corona kan. So dia ada yang kohor teruk deh. Okay, jadi sebab masa tu penghasilan aras antibody adalah rendah dan tidak mencukupi untuk melindungi seseorang daripada penyakit. Faham deh? Cocok kali pertama tu aras antibody sangat rendah dan tidak mencukupi untuk melindungi seseorang daripada penyakit. So terpaksalah beri dos penggalak. Kena cocok pula kali kedua. Dia panggil dos penggalak. Dos penggalak perlu diberi untuk meningkatkan semula penghasilan antibody ke satu aras keimunan yang dapat melindungi seseorang daripada penyakit tersebut. Jadi bila dia cocok kali kedua, limfosit kenal dah. Ingat ke tak, limfosit sudah mengenali. Jadi limfosit akan menghasilkan banyak antibody melepasi aras keimunan. Jadi bila dah lepas aras keimunan, orang tu kebal dah lah. Duduk sini ni kebal dah. Kalau duduk bawah ni tak kebal lagi. Okey. Sekiranya individu tersebut dijangkiti patogen yang sebenar, sel limfosit dapat menghasilkan antibody yang mencukupi dan dapat bertindak dengan serta-merta untuk memusnahkan tersebut. Jadi sebab tu kebanyakan kes walaupun dia dah cocok 2 suntikan dah, tiba-tiba dia kena. Tapi dia kena tu kebanyakannya gejalanya tidak kuat lah. Ada banyak kes yang kata bila dah cocok 2 kali dah vaksin, bila kena COVID, dia gejala dia tu tak teruk sangat lah. Okey, jadi contoh vaksin-vaksin yang awak kena tahu ialah kita ada vaksin Salk untuk penyakit poliomyelitis. Awak tak sedar ni, awak kena cocok masa awak kecil dulu. Okey, doktor dah cocok dah ni vaksin Salk untuk penyakit poliomyelitis, vaksin G untuk penyakit TB, vaksin HPV yang awak dapat hari tu untuk penyakit kanser cervix. Jadi semua-semua ni adalah contoh vaksin yang awak pernah dapat. Okay, jadi proses-proses orang duk cocok law ni tu ramai-ramai tu kita panggil proses imunisasi. Proses imunisasi. Kalau orang tanya nak pergi mana tu kak? Saya nak pergi mendapatkan imunisasi. Maknanya awak ni nak pergi cocok. Jelas ni contoh-contoh lah yang awak dah dapat masa awak kecil-kecil dulu. Sekejap. Tak, bukan. Yang ni yang sekejap ni, inilah contoh-contoh vaksin yang ada di Malaysia. Sebab ada negara-negara dia tak apa panggil dia tak wajibkan. Macam awak masa awak kecil, mak awak bawa awak pergi ke klinik cocok. Tengok ni, awak ni bertuah ni, masa awak kecil ni KJL tanggung berlaku ni, nampak ni, baru lahir dah dapat dah suntikan hepatitis B dos 1. Duduk 1 bulan, mak awak bawa pula pergi klinik dapat hepatitis B kedua, cocok pula kali kedua. Tapi nak ayatkan awak hepatitis B ni tak cukup dengan 2 dos, kena cocok lagi 6 bulan. Lepas tu mak awak bawa awak ke klinik untuk cocok hepatitis B dos ketiga. Awak nampak tak bertuahnya awak lahir di Malaysia ni sebab kerajaan tanggung belaka, bawa baby je pergi cocok. Okay, cuba tengok, awak dah dapat BCG semasa lahir. BCG ni untuk penyakit TB, batuk kering. Untuk penyakit TB, batuk kering. Awak tahu tak di Bangladesh, di beberapa negara, China,
kerajaan dia tak tanggung. Jadi rakyat dia tak cocok BCG. Rakyat dia tak cocok BCG. Jadi bila dia masuk negara kita, dia bawa virus BCG, virus TB tu, penyakit batuk kering. Sebab tu dulu Malaysia ni tak ada dah batuk kering. Bebas dah. Tiba-tiba sejak 10 tahun kebelakangan ni, kes batuk kering naik balik. Faham dulu Malaysia ni sebenarnya bebas dah. Kalau awak baca surat khabar ke apa, dia kata bebas dah penyakit batuk kering ni tak ada dah sebab rakyat kita semua cocok berlaku dah BCG. Lahir je cocok selalu. Tapi disebabkan kemasukan pekerja asing, pelancong-pelancong daripada negara China, Bangladesh apa semua tu, dia orang tak cocok BCG. Jadi menyebabkan kalau awak tengok lah ni batuk kering ni pembunuh nombor 3 Malaysia. Merupakan pembunuh nombor 3 Malaysia selepas jantung, selepas kanser, semua-semua tu. Okay? Nampak? Batuk Lepas kering tu cuba awak tengok ni. Yes, batuk kering janganlah main awak batuk kering. Batuk kering TB ni dia berjangkit. Dia kalau katakan awak ada kawan yang kena. Tahun lepas kita ada pelajar ni, dia dapat TB daripada pekerja ni. Dia dapat TB daripada bibik rumah dia. Dia dapat TB daripada bibik dia. Bibik dia orang Filipina. Tak cocok BCG. Hijau dekat ni. Lepas tu bawa penyakit TB tu. Jadi bila awak kena penyakit TB tu, bahayalah Kak, dia boleh pergi ke peparu, dia pergi ke ni, air sekali dia pergi ke ni, tulang belakang. Lumpuh sepanjang hayat. Cikgu tak silap, cikgu pelakon Pelakon nama apa? 2-3 hari lepas dalam Facebook. Dia kena TB dia dah sampai ke otak dah. Ada cikgu, nanti cikgu share berita tu. Dia kena TB sampai ke otak dah. Jadi kalau awak ada kawan awak yang TB dalam kelas awak tak boleh share alat tulis, tak boleh share makanan, tak boleh share minuman dan dia kena pakai mask double layer dalam kelas. Dan kena sanitize semua bagi dia. Jangan main-main Jadi awak kena bersyukurlah awak sejak kecil lagi sudah disuntik dengan BCG. Okay, dan awak tengok ni penyakit polio. Polio ni penyakit kaki pendek tu. Kecacatan tulang nampak? First dose, second dose, third dose, fourth dose. 4 kali kena cocok. Barulah antibody melepasi aras keimunan. Nampak tak campak? Campak awak ni boleh cocok dah. So sebenarnya campak ni benda biasa je di Malaysia. Tetapi, nak ayat kawak pula lagi. Tetapi sejak akhir-akhir ni sebab kerana kemasukan pekerja asing, pelancong tak cocok. Okay. Pelancong tak cocok apa semua, awak nampak tak? Kanak-kanak tidak divaksin, maut. Nampak? Kes tidak pernah menerima sebarang imunisasi. Anak dia tu tak cocok. Lepas tu bila pergi dekat nursery berjangkit dengan anak-anak hal lain pula. Jumlah kematian kerana tiada vaksin tak cocok campak ni 6 kes. Lepas tu difteria sebab dia tak cocok belakang ni, difteria kes. Batuk kokol 19 kes. Hari tu kan di Selangor ramai kanak-kanak kena demam campak Sebenarnya campak ni benda biasa tapi sebab dia tak cocok dia dah jadi kes yang ni lah. Nampak? Kalau dibiarkan tahap teruk jadi macam ni. Nanti cikgu bagilah slide ni, nanti awak baca sendiri. Kenapa dia cepat merebak? Sebab dia merebak melalui udara dengan titisan droplet cecair daripada mulut dan hidung. Di Filipina, ni. Di mana cikgu baca itu? Di Filipina, beratus-ratus. Ni. Lebih 900 orang di Madagaskar korban akibat demam campak kerana tiada vaksin. So awak ni sepatutnya bersyukurlah awak ni hidup di Malaysia. Malaysia ni dia kecil lagi dia suruh cocok dah. So awak nampak tak? Bila lagi kita cocok campak? 1982 lagi. Awak tak lahir lagi. Okay, tengok BCG untuk penyakit TB tak ada. Bila lagi? 1961 lagi. Okay? Jelas ni memang Malaysia, memang awak kecil je memang cocok selalu. Yang ni memang kerajaan tanggung. Okay, jelas
Okey, so habis yang tu. Okey, kita pergi pula keimunan pasif. Dah habis dah ni. Okey, keimunan pasif. Ni pasif lah, pasif. Maknanya badan kita tak boleh nak lawan sendiri. So pasif ni maksud dia badan tidak menghasilkan antibody sendiri. Tak boleh nak lawan. Sebab apa? Tak ada antibody. So antibody mesti diperoleh daripada sumber luar. Boleh nak lawan, kena ambil daripada sumber luar. Okey, disebabkan kita ambil daripada sumber luar, maka keimunan pasif ni dia tak kekal lama. Dia duduk sekejap je dalam badan kita sebab kita ambil benda lain. Sebab kita ambil daripada sumber lain. Jadi dia anggap sebagai benda asing. Jadi sebab tu dia tak boleh kekal lama dalam badan kita kerana ia dianggap sebagai benda asing. Dan hanya memberi perlindungan serta-merta jangka pendek dan sementara sahaja. Maksudnya cocok je. Dia akan beri perlindungan, lepas tu dia tak ada dah, habis. Okey, so kita ada yang pertama, keimunan pasif semula jadi, iaitu keimunan diperoleh oleh fetus apabila antibodi ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah fetus. Okey, ni katakan ni mok lah. Ni kandungan ni mok dah. Ni badan mok. Mok menghasilkan antibodi. Dan antibodi tu akan meresap masuk melalui plasenta. Plasenta ni ke apa cikgu? Uri. Masuk melalui pergi ke anak. So anak nampak tak? Anak tak boleh menghasilkan antibodi sendiri. Dia dapat daripada ibu dia. Okey, yang kedua, antibodi melindungi untuk tempoh beberapa bulan pertama selepas kelahiran melalui antibodi yang terdapat dalam susu atau kolostrum semasa menyusu. So nampak baby ni dia tak boleh hasilkan antibodi. So dia dapat antibodi daripada susu ibu. Sebab tu kementerian suruh menyusu anak tu, beranak je dia suruh nyusu selalu. Okey, sebab susu tu ada banyak antibodi. Okey, yang kedua, yang last kali dah, yang last dah ni. Keimunan pasif buatan. Okey. Keimunan ini diperoleh melalui suntikan anti-serum atau serum. Awak jangan tukar dengan vaksin. Okay, yang ni dia panggil suntikan anti-serum atau serum yang memang sudah ada antibodi spesifik menentang sesuatu antigen. Suntikan anti-serum memberi perlindungan segera. Cocok je, dia lindung selalu. Sebab apa cikgu? Sebab dalam anti-serum tu dia sudah ada antibodi. Antibodi siap-siap dah. Jadi sebab tu bila cocok je, dia memberi perlindungan segera. Tetapi dia hanya tahan untuk jangka masa pendek sahaja. Okey. Contoh anti-serum ialah anti-tetanus, anti-rabies, anti-serum terhadap bisa ular. Okay, cikgu terangkan deh. Gapo bisa anti-serum? Okay, macam ni. Katakan contoh, macam mana nak cerita awak? Okey, katakan contoh, sekejap Okey, kita ada ampaian toksoid. Ni yang dalam buku. Cikgu akan permudahkan lagi dah. Kita baca dulu yang dalam buku. Ampaian toksoid tetanus disuntik ke dalam kuda. Anti-tetanus yang diperoleh daripada serum kuda dipekatkan dan ditulenkan. Disuntik ke dalam individu yang berisiko tinggi mendapat penyakit tetanus. Individu dilindungi daripada jangkitan penyakit tetanus. Dia gini. Anti-serum ni ialah sebenarnya darah. Darah ikutlah haiwan ke manusia ke yang sudah sembuh penyakit itu. Jadi maknanya dia ni adalah darah haiwan atau manusia yang sudah kena penyakit itu. Jadi bila dia dah kena penyakit itu, maknanya dia ada sel memori siap-siap. Contoh macam kuda ni. Kita nak ambil anti-tetanus tu. Jadi kita suntik bakteria yang ada untuk tetanus ni, kita suntik dalam badan kuda ni. Jadi kuda ni pun lawan-lawan. Mesti bila lawan-lawan tu, limfosit dia lawan-lawan, maka terhasillah sel memori. Jadi, saintis akan ambil sel memori dia ni,
Okay, yang kita panggil tetanus yang diperoleh daripada serum kuda dipekatkan dan ditulingkan. So kita pun sipir. Tiba-tiba dia ni kena tetanus. Cikgu, tetanus tu gapo? Tetanus tu ialah dia terkena terkena paku yang berkarat. Jadi bila terkena paku yang berkarat ada bakteria yang menyebabkan tetanus. Jadi bila orang ni sakit, dia terus ambil darah kuda yang sudah sembuh, mesti ada sel memori. So dia terus suntik dalam ni. Jadi bila suntik je dah ni, terus orang ni pun sembuh. Sebab tu dia suntikkan antiserum ni memberi perlindungan segera. Sebab apa cikgu dia beri perlindungan segera? Sebab dia dah ada darah. Sebab tu antiserum ni adalah darah orang atau darah haiwan yang sudah sembuh penyakit tu. Jadi bila dia sembuh, dia sudah ada sel memori tentang penyakit itu. Jadi bila kita suntik dekat orang tu sembuh selalulah. Jadi kita ada banyak jenis antiserum. Anti-tetanus ni untuk paku berkarat. Anti-rabies untuk anjing gila. Anti-serum terhadap bisa ular. Ni contoh cikgu. Okay, cikgu kata anti-serum tadi. Katakan awak terkena labah beracun. Kena pergi hospital lah. Nanti dia tanyalah labah-labah macam mana, bentuk macam mana. Nanti dia akan ambil anti-serum yang sesuai untuk cocok. Katakan awak kena awak kena gigitan ular. Awak kena royaklah ular macam mana, bentuk macam mana. So dia akan cocok anti-serum, iaitu darah orang yang sudah sembuh gigitan ular yang itu. Ataupun awak kena paku berkarat. Awak kena pergi hospital, nanti doktor akan suntik anti-tetanus. Ataupun awak kena anjing gila, kena kekoh dekat anjing gila, awak kena pergi hospital, nanti hospital suntik anti-serum. Okay. So graf dia macam ni lah graf dia. Cikgu buat apa graf dia macam naik turun. Okey, katakan contoh awak kena gigit ular. Awak pun pergi hospital. Doktor pun suntik. Bila suntik, nampak ada antibody tinggi. Okey, antibody tinggi sebab antibody sudah tersedia ada. Sebab dalam anti-serum tu sudah ada antibody. So lepas lawan, dia kan tak kekal lama. So 3 hari dia pun turun, habis. Duduk minggu depan, awak kena paku beracun pula dah. Awak kena paku berkarat. Pergi hospital, doktor suntik pula antibody, anti-serum. Okay, turun pula 3 hari. Duduk pula minggu depan, kena gigit labah-labah pula. Pergi pula hospital, suntik pula anti-serum. So graf dia macam itulah naik turun. Maknanya awak setiap kali kena pergi hospital. Okay, cikgu buat apa dia tak kekal lama? Buat apa benda ni 3-4 hari dia habis? Sebab anti-serum atau serum ni dia mengandungi antibody yang diperoleh daripada sumber luar. Dia kan datang daripada haiwan, datang daripada manusia yang sudah sembuh. So dia dianggap sebagai sumber luar yang dikenal pasti sebagai benda sing. Tak boleh duduk lama dalam badan kita, dia mesti dimusnahkan. Okay, ni contoh kancing gigi lah tetanus yang awak tanya ni. Okay, kancing gigi atau tetanus. Awak terkena berduri ke, paku berkarat ke, yang berkarat lah. Sebab apa bukan paku tu berbahaya. Sebab dekat paku atau karat tu, kawat berduri tu yang berkarat, dia ada spora bakteria Clostridium tetani. Kat sini ada bakteria tu. Bakteria Clostridium tetani. Jadi bakteria tu dia akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka, sama ada luka tercucuk atau luka terbuka. Jadi dia akan menyebabkan dia boleh mengeram 3 hingga 21 hari, dia boleh jadi sawan, dia boleh jadi ni kancing gigi, boleh kekoh lidah sampai putus. Okey. Jadi kena pergi hospital lah. Okey, kalau awak kena gigit anjing gila, macam mana awak nak kenal anjing gila? Anjing gila ni cara pertama kita boleh kenal dia lah ni. Air liur dia berlebihan. Dia keluar air liur ni. Okey, lepas tu dia takut air. Dia macam gelisah, agresif. Dia takut cahaya. So itu anjing gila. Dan cikgu nak ingatkan bukan anjing saja yang gila. Ada anjing gila, musang gila, ya belakang. Dia banyak
binatang tu tapi dia panggil anjing gila, penyakit anjing gila. Tapi tak semestinya anjing deh. Ada yang terkena pada musang, ada yang terkena pada, rasa tak cikgu baca itu kucing pun ada. Tak silap cikgu lah. Okay, so akhir sekali ialah kita nak tengok persamaan dan perbezaan. Okay, persamaan dia keimunan pasif ke, keimunan aktif ke untuk melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Yang kedua, melibatkan interaksi antara antibody dan antigen. Okey, perbezaan dia ialah kalau keimunan aktif buatan, suntikan vaksin. Kalau keimunan pasif tapi anti serum. Ingat dia beza dia aktif dengan pasif je. Dua-dua kena buat belakang. Sebab apa kena buat? Kena cocok. Okey? Bahan yang disuntik ialah vaksin, iaitu ampaian patogen yang lemah, mati atau tidak virulen. Kalau pasif, kita suntik anti-serum iaitu yang sudah mengandungi anti-spek. Okey, tujuan keimunan aktif buatan, apa kita cocok vaksin untuk kita penyakit itu daripada berlaku. Ingat vaksin ni kita cocok sebelum. Vaksin ni kita akan cocok sebelum benda jadi. Macam orang bagi vaksin ni lah. Okey, kalau anti-serum, kita cocok semasa jadi. Sebagai rawatan atau sekiranya perlindungan serta-merta diperlukan. Maknanya kena ya, cocok. Tapi kalau vaksin, sebelum kena. Okey, kesan dia tidak memberi perlindungan serta-merta. Apa cikgu? Yalah vaksin kan kena cocok 14 hari, lepas tu cocok pula, lepas tu 14 hari kuarantin. Maknanya kita tak dapat perlindungan serta-merta. Tak boleh nak lawan selalu. Okey, tapi kalau anti-serum memberi perlindungan serta-merta. Cocok hari ni dia lawan selalu. Okey, tempoh keimunan. Kalau suntik vaksin, keimunan kekal untuk tempoh masa lama. Contoh macam awak lah cocok vaksin untuk campak. Lama dia kan cocok masa kecil lagi. Tapi memberi kesan sehingga hari ini. Okay, tapi kalau anti-serum, keimunan bersifat sementara dan tidak kekal lama. Okey, suntikan vaksin diberi sebelum dijangkiti penyakit. Kalau anti-serum, suntikan antibody tersedia diberi dahulu sekiranya terdapat risiko tinggi untuk dijangkiti atau sebaik selepas dijangkiti penyakit. Dia ada dua jenis kalau anti-serum. Katakan contoh, esok nak pergi Mekah. Hari ni dia cocok sebab takut di Mekah tu ada penyakit berjangkit. Okey? Maksudnya kita kena wui tu macam kita jangka dah berapa hari. Okey, ataupun semasa kena. Contoh macam gigit tanula tadi. Kena hari ni, kena pergi cocok ini. Okey, keimunan aktif buatan, antibody dihasilkan sendiri oleh sel limfosit. Sebab tu dia panggil aktif. Sebab kena cocok dulu, barulah sel limfosit menghasilkan antibody. Tetapi kalau anti-serum, antibody diperoleh daripada anti-serum tu. Bukan kita buat, kita ambil daripada luar. Okey, perlu tak beri suntikan dos penggalak? Okey, kalau vaksin perlu diberi bagi meningkatkan semula aras antibody melepasi aras keimunan untuk memberi perlindungan terhadap penyakit. So awak nampak tadi kan contoh cikgu tunjuk tadi ada yang sampai dos keempat, ada yang sampai dos ketiga sebab kita nak melepasi aras keimunan barulah kita dikatakan imun. Barulah kita dikatakan kebal. Selagi tak lepas aras keimunan ni kena cocok lagi. Okey, tapi kalau anti-serum hanya perlu diberi sekiranya aras antibody dalam jatuh di bawah aras keimunan dan pesakit masih dijangkiti penyakit tersebut. Maknanya maksud dia kena hari ni cocok, lepas tu dia turun. Kena pula minggu depan cocok pula, turun. Kena pula minggu depan cocok lagi, turun. Sehinggalah sehat, tak ada gapo-gapo. Okey, so cikgu rasa habis daripada cikgu. Ada soalan, kita pergi tengok soalan sekejap. Jenis keimunan yang manakah berkurang mengikut masa? Berkurang mengikut masa maknanya cocok ini turun, lepas tu cocok lagi turun. So maknanya keimunan pasif buatan. Terangkan mengapa? Kerana badan tidak menghasilkan bodinya sendiri, maka keimunan ini tidak kekal lama dan hanya memberikan perlindungan sementara. Soalan 2, cadangkan rawatan segera yang boleh diberikan kepada seseorang yang dipatuk ular berbisa. Okay, jadi bila kena patuk ular berbisa, tak ada benda lain, kena suntik anti-serum terhadap bisa ular
untuk memberikan perlindungan segera tetapi bukan untuk jangka masa lama, jangka masa pendek sahaja. Keimunan yang diperoleh adalah serta-merta selepas suntikan diberi. Soalan 3, nyatakan satu perbezaan antara keimunan pasif buatan dan keimunan aktif buatan. Yang ni cikgu tak nak satu, cikgu nak semua. So nanti awak jawab, awak salin jadual tadi. Nombor 4, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mematuhi dan melengkapkan rancangan imunisasi? Jadi cikgu harap bila awak ada anak nanti, awak jangan jadi orang yang anti-vaksin. Awak kena cocok anak-anak awak tu supaya imunisasi membantu menguatkan sistem keimunan dengan merangsang sel pertahanan dan seterusnya melindungi dari yang berlaku komplikasi yang akan mengancam nyawa. Maknanya bila awak cocok, awak melindungi bukan diri awak saja tapi awak melindungi orang lain juga. Okey, so sebelum cikgu habis, sekejap cuba awak buka dekat chatting. Okay, semua masing-masing buka dekat chatting. Okay, sebelum cikgu habis, cuba awak sekejap buka dekat chatting tak dia? Okay, ada apa-apa nak tanya? Kalau awak ada apa-apa nak tanya, awak tulis je. Cikgu dah bagi link tu, awak tekan link tu. Kemudian awak boleh tulis pada papan cikgu ni. Awak ikutlah awak nak tulis perasaan awak, faham ke? Kalau nak tanya-tanya, awak boleh guna benda-benda dekat tepi ni. Ada sticky note. Ni yang ada kat sini ni, sticky note. Okay, ni sticky note. Sekejap cikgu tekan pen cikgu. Okay, ni ada sticky note, awak boleh tekan. Boleh tekan sticky note. Ni ada sticky note. Boleh tulis boleh tulis, boleh pilih mana-mana. Cepat. Kalau cepat awak tu, cepatlah kita habis. Awak boleh pilih nak guna pen ke, nak guna nak guna sticky notes ke, nak guna apa-apa sahaja. Okey, awak boleh share sini nak tulis perasaan awak ke, nak tanya soalan, cikgu akan jawab di sini. Okey, cepat. Tekan link tu. Saya nak tanya ni. Cikgu, mana? Mana link tu? Dah tekan link dah ke? Nanti dia akan sambung awak dengan Jambox cikgu. Masuk dah Jambox. Cikgu tengok Tak sana ada Akilah link pun, masuk cikgu. dah. Mana dekat link? chatting. Ada ada Dekat sesetengah chatting juga. Tak jumpa dekat chatting. Chatting dalam Google Meet kita. Dekat whiteboarding tu cikgu. Lepas tu ada link, lepas tu tekan link tu, lepas tu nanti tubik lah. Lepas tu tubik paper cikgu ni. Dapat dah? Okay, nak tanya-tanya sini, tanya, awak boleh tulis cikgu ni. Nak tanya, nak tulis perasaan awak, awak boleh pilih ni sticker note, ada tepi tu, ada sticker note, ada pen, ada eraser. Okay, cikgu tunggu di sini Contohnya cikgu pilih sticky note. Faham ke? Jumpa ke? Ada nak tanya ke? cikgu. Ya. Saya nak Tanya je. saya tak jumpa link. Tak apalah, tak jumpa. Tanya je. Jadi cikgu, kita boleh buatlah anti-serum ni untuk COVID. Okey. Kita ambil hak orang Okey, tahun lepas ada dah pelajar tanya, dia kata kenapa KJL kita tak ambil anti-serum deh? Kenapa tak ambil anti-serum? Okey, yang pertama, awak kena ingat berapa orang yang betul-betul sembuh?
Berapa orang hak mati? Berapa orang hak kena? So kalau kita ambil anti-serum daripada orang yang sembuh, orang yang sembuh tu sendiri pun dia nak recover balik diri dia, nak sembuh semula pun dia perlukan jangka masa lama. Jadi memang ada saintis ambil, memang ada cubaan-cubaan tu, dia buat ujian hari tu. Dia ambil darah orang yang sudah sembuh tapi masih lagi dalam kajian. Maknanya dia tak guna anti-serum. Sebab anti-serum ni, itulah cik kata berapa orang je yang sembuh. Lepas tu kena banyak sebab yang kena penyakit COVID ni banyak lagi berbanding orang yang sudah sembuh sebenarnya. Jadi dia masih lagi dalam dalam uji kaji. Ada memang dia ambil anti-serum tapi masih tak boleh nak apply lagi. So dia banyak guna vaksin lah. Okay, ada lagi nak tanya? Mana ni? Tak ada kau nak tulis sini. Cikgu, vaksin COVID Dia apa? dia guna vaksin untuk COVID. Dia guna virus hak lemah tu kan. Gana dia lemah ke virus tu? Oh, dia ambil dia kajilah, dia buat kajian, dia cari virus hak hampir-hampir dia ambil daripada darah pesakit juga. Dia ambil darah pesakit yang sudah sembuh, dia ataupun yang hampir-hampir dekat nak sembuh, dia carilah mana virus hak mati, virus hak lemah. Ni kerja saintis lah kau. Okay, tiap-tiap hari ke orang hak kena COVID ke dia ambil darah, tiap-tiap hari dia ambil darah, dia analyse. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Dia adalah cara dia tengok ni pesakit ni satu ni, dia ada hari pertama, kedua, tiga, darah dia kena ambil hari-hari. Lepas tu saintis sakit kaji tengok, ni virus ni nak mapuh dah ni, dia ambil kita simpan. Ni virus ni mapuh dah ni, dia ambil dia simpan. Banyak kajian sebenarnya. Sebab tu masa jadi mula-mula COVID tu, berapa lama barulah vaksin keluar ke? Lepas tu vaksin tu pula berbeza-beza. Ada yang jenis vaksin Sinovac, ada vaksin jenis yang Pfizer. So maknanya lain cara, lain dia kaji. Lagi ada nak tanya? Tak ada kau nak guna stiker ni. Ni stiker ni duduk tepi, awak ambil stiker ni, awak tulis je. Tak jumpa cikgu. Oh, tak biasa guna lah ni. Tak Ya. pernah guna dengan subjek lain. Okey, tak apa, nanti cikgu share cara nak guna dia nanti. Kalau gitu cikgu nak tutup lah, tak biasa guna kak. Okey, so lagi ada nak tanya lagi? Sebelum kita berakhir. Tak ada dah? Okey, so kalau awak jelas, cikgu nak awak minta siapkan tu lah praktis formatif tu. So kita ada satu topik je lah. Lepas tu habis bab sebelah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum. Cikgu, Ya. nanti atas slide. Atas slide. Beres. Okey, ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada dah. Okey, kalau tak ada, kita jumpa hari Selasa. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. 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 Bye. Ya. Kenapa? Ada pelajar panggil tadi? Siapa